Anwar hulur salam perdamaian, ini reaksi PAS. Tun M dakwa, Anwar mak ditorik. Kerana DAP, Anwar Musa Rahman, ahli UMNO bakal tinggalkan parti. Pertemuan Nik Abdul dan Anwar, rupanya ini yang berlaku. Pemuda PAS kelihatan terbuka untuk menyahut salam perdamaian yang dihulurkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kepada parti berkenaan. Namun dalam keterbukaan itu, pemuda PAS menegaskan ia mestilah turut membabitkan Perikatan Nasional secara keseluruhan, bukannya dengan salah satu parti komponen gabungan terbabit. Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syahari berkata, terbadan syarat perdamaian berkenaan pula boleh dibincang asalkan ia membawa manfaat kepada rakyat. Jika ajakan berdamai itu ialah dengan PAS, sudah tentu perlu didamaikan juga dengan Perikatan Nasional keseluruhannya. Apakah term and condition perdamaian ia boleh dibincangkan? Yang penting ia adalah untuk kebaikan rakyat, katanya dalam satu hantaran di media sosial. Sebelum ini dilaporkan Perdana Menteri berharap hubungan silaturahim dia dengan PAS, termasuk Presiden parti itu Abdul Hadi Awang, dapat dijalinkan semula dalam usaha membina semula negara dan mengelak daripada kegagalan. Berkongsi harapan tersebut, pendakwa bebas Wan Ji Wan Husin berkata, hasrat murni Anwar itu disuarakan pada pertemuan bersama dua anak bekas Menteri Besar Kelantan, Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat kemarin. Dalam pada Perdana Menteri bertanya khabar berkenaan perkembangan terkini berkenaan dua anak Tok Guru Nik Abdul Aziz. Selain itu, Perdana Menteri ada menyebut berkenaan semangat persaudaraan antara beliau dengan ramai teman-teman lama beliau, termasuk Tuan Guru Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Perdana Menteri berharap sangat ia hubungan persaudaraan berlaku antara beliau dan Presiden PAS selain sikap PAS dalam menanggapi isu-isu yang dibangkitkan agar tidak menggagalkan usaha membina negara, katanya. Kata Ahmad Fadli, PAS tidak pernah bermusuh dengan mana-mana pihak. Sebaliknya, pertembungan itu hanya melibatkan perbezaan ideologi. Ada seruan untuk berdamai. Respons saya mudah sahaja. Kita tidak pernah bermusuh. Yang berlaku ialah perbezaan ideologi sahaja. Jika mengendurkan perbezaan itu dikira sebagai berdamai, molek juga. Cuma hendaklah dimasukkan semua sekali anggota pasukan yang berbeza pandangan itu. Bukan dipilih-pilih pihak-pihak tertentu sahaja, katanya lagi. Ahmad Fadli yang juga anggota Parlimen Pasir Mas juga menampakkan kesediaan PAS menerima situasi bahawa mereka adalah pembangkang. Berdamai tak semestinya semua menjadi kerajaan. Yang penting tunaikan hak kepada yang berhak, bukan menafikan hak kemudian mengajak berdamai, katanya. Gemelut di antara Dr. Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim berhubung pemilikan harta masing-masing berterusan dengan bekas Perdana Menteri itu memberikan label buat seterunya. Melalui kenyataan bersahaja yang dibuat naik di media sosial, Mahathir berkata dia tidak ada masalah untuk membuat pengisytiharan harta untuk berdedahkan kekayaan yang ada. Kata Mahathir dia sudah membuat pengisytiharan tersebut beberapa kali semasa menjadi Perdana Menteri. Saya juga tidak ada masalah isytihar harta kerana tidak ada apa-apa yang perlu saya sorok. Yang jadi masalah ialah Anwar telah beberapa kali tuduh saya salah guna kedudukan semasa saya jadi Perdana Menteri untuk kaikan diri saya dan keluarga saya, katanya. Pada 7 Mei lalu, Anwar mengulangi cabaran kepada seorang pemimpin politik Melayu yang tidak disebutkan namanya agar mendedahkan semua harta peribadi serta aset mereka sekeluarga. Berucap di Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani, anjuran Kerajaan Negeri Sembilan di Seremban, Perdana Menteri ke-10 itu berkata, tokoh terbabit memiliki harta berbilion manakala anak-anaknya memiliki kapal terbang dan kapal. Itu belum dijawab. Saya minta mereka jawab berapa bilion dia ada, mana dia dapat wang itu, pulangkan balik kepada orang Melayu di Malaysia, katanya. Sehari kemudian Mahathir pula meminta Anwar mengisytiharkan kekayaannya semasa menjadi timbalan Perdana Menteri dari 1993 hingga 1998 dan mengaitkan Presiden PKR itu dengan amalan kronisma. Untuk rekod Malaysia kini pada 5 Mei lalu melaporkan Mahathir sudah memfailkan saman berjumlah RM150 juta terhadap Anwar berhubung dakwaan bahawa dia mengumpul kekayaan peribadi ketika berkuasa. Kata Mahathir, Anwar sudah digesa untuk menunjukkan bukti bahawa dia memiliki wang berbilion ringgit, kapal terbang dan kapal atau berdepan dengan tindakan mahkamah. Saya telah mengambil tindakan mahkamah dan sehingga hari ini dia tidak pernah tunjuk bukti selain kesana kemari buat tuduhan terhadap saya. Sebaliknya dia minta saya tunjuk bukti harta saya. Dia yang tuduh saya dan dia minta saya pula tunjuk bukti, tambah Mahathir. Justru Mahathir yang pernah menjadi ahli Parlimen Langkawi pada 2018 itu mengulangi sekali lagi kesaannya kepada Anwar agar dakwaan tersebut dibuktikan. Setakat cakap di atas pentas politik tanpa ada bukti ini, siapa pun boleh buat. Mereka yang begitu ini digelar mak ditorik, katanya.
Bekas pemimpin kanan UMNO seakan melihat ada isyarat yang terpapar dari ibu pejabat parti itu apabila pelbagai pemimpin politik berkampung di situ. Menurut Anwar Musa, program yang dikenali sebagai Konvensyen Kerajaan Perpaduan itu sebenarnya akan membawa malapetaka kepada UMNO. Dia yang dipecat UMNO tahun lalu berkata, apa yang berlaku di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC-KL itu memberi kesan kepada semangat juang anggota parti terbabit. Suasana itu, kata bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional berkenaan, sangat berbeza daripada pertemuan di antara ahli serta pemimpin UMNO dengan PAS pada 2019. Kehadiran ribuan penyokong UMNO dan PAS di WTC-KL pada September 2019 telah menyemarakkan semangat jutaan rakyat sehingga UMNO meraih kemenangan dalam siri-siri pilihan raya kecil dengan cemerlangnya, kata Anwar. Menganggap konvensyen semalam dihadiri puak sosialis dan liberal, bekas ahli parlimen keteri itu menjangkakan UMNO akan menerima kesan buruk selepas ini. Kehadiran puak sosialis, liberal, DAP ke WTC-KL akan mendorong jutaan rakyat termasuk ahli UMNO meninggalkan UMNO. UMNO bakal ditolak rakyat dalam pilihan raya negeri dan PRU akan datang, insya-Allah, katanya dalam hantaran di Facebook. Hantaran tersebut dibuat beberapa jam selepas semua parti yang bekerjasama dalam kerajaan sekarang menghadiri konvensyen pertama seumpamanya yang diadakan sejak PRU ke-15 lalu. Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi, Setiausaha Agung DAP Anthony Loh dan wakil dari gabungan parti di Sabah serta Sarawak menghadirinya. Untuk rekod, UMNO Barisan Nasional selama ini menjadi musuh politik kepada Pakatan Harapan yang dianggotai PKR, DAP, Amanah dan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu atau APKO. Semasa mengambil giliran berucap, Loh sendiri mengakui dia merasa gugup untuk berucap di situ. Anwar tidak dicalonkan untuk mempertahankan kerusi ketereh pada PRU lalu selepas dilihat tidak menyebelahi sikap Ahmad Zahid. Sebaliknya, dia lebih cenderung untuk menjalinkan hubungan baik dengan Perikatan Nasional. Dia dipecat dari parti pada Disember lalu. Terdahulu, pada awal bulan ini, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan dilaporkan berkata Anwar telah menyatakan minat untuk menyertai PAS. Ahli Jawatankuasa PAS Pusat Nik Abdul Aziz mengakui bahawa dia membawa amanah orang untuk disampaikan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim semasa pertemuan mereka Jumaat lalu. Bagaimanapun, laporan utusan Malaysia tidak menghuraikan tentang amanah orang itu dan sekadar membetik anak bekas Mursyidul Ampas berkenaan sebagai berkata ia hanya perjumpaan biasa dan tidak mempunyai hubung kait dengan politik. Semasa menjadi ahli parlimen, saya selalu jumpa dengan beliau Anwar di Dewan Rakyat. Namun sejak beliau menjadi Perdana Menteri, saya tidak lagi bertemu dengan beliau. Saya bertemu dengan beliau, dengan Anwar, selepas selesai menunaikan solat maghrib. Pada pertemuan itu, saya mengucapkan tahniah kepada beliau dan mendoakan semoga Datuk Seri dapat jalankan tugas dengan baik sebagai Perdana Menteri, katanya. Pertemuan yang dikatakan berlangsung di sebuah hotel di Kota Baru, Kelantan, Jumaat lalu menjadi tular apabila gambar perjumpaan tersebut dimuat naikkan oleh pendakwa bebas Wan Ji Wan Hussein di Facebook. Beberapa keping gambar pertemuan antara Perdana Menteri ditemani isteri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dengan Nik Abdul bersama abangnya Nik Omar Nik Abdul Aziz kemudiannya mencetuskan pelbagai tanda tanya. Pada Sabtu lalu, Wan Ji memberitahu Malaysia Kini dia diminta oleh Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar untuk bertindak sebagai orang tengah dan mengatur pertemuan antara Nik Abdul dan Anwar. Mengulas selanjut, Nik Abdul berkata hasrat bertemu Anwar dinyatakan melalui seorang kenalan sebelum Ramadan namun tidak dapat direalisasikan kerana jadual Perdana Menteri yang terlalu ketat. Menurutnya, peluang tersebut muncul apabila Anwar melawat Kelantan untuk merasmikan sambutan Rumah Terbuka Malaysia Madani di pekarangan Stadium Sultan Muhammad ke-4 di Kota Baru Jumaat lalu. Mengulas mengenai pertemuan dengan abangnya semasa berjumpa Anwar, Nik Abdul menyifatkan perjumpaan tersebut secara kebetulan. Dia, Nik Omar, datang nak jumpa Perdana Menteri. Saya sudah menjangkakan gambar pertemuan itu akan tular kerana ramai yang mengambilnya, katanya. Pertemuan itu mencetuskan tanda tanya di kalangan pemerhati politik kerana umum mengetahui kedua-dua adik-beradik itu saling bermusuhan dalam politik. Nik Abdul pada masa ini merupakan ahli jawatankuasa PAS Pusat. Bagaimanapun, dia digugurkan oleh PAS sebagai calon parti itu pada PRU lalu. Hubungannya dengan Nik Omar diketahui renggang selepas abangnya itu membuat keputusan menyertai amanah kerana tidak bersetuju dengan pendirian PAS pada 2018 untuk bekerjasama dengan UMNO. Pada tahun yang sama, Nik Omar membuat keputusan menyertai Amanah yang merupakan sebuah parti serpihan PAS. Pada PRU 14, Nik Omar bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Cempaka atas tiket PKR tetapi tewas pada PRU berikutnya.